Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Hidayah dan juga rakan sekalian, saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang filem iaitu Hafalan Salat Delisha yang dipilih oleh kami, Hafalan Salat Delisha. Okey, sebelum kita start, kami semua akan memperkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Nurina Asira binti Ahmad Najib. I 20305006. Saya Anis Natasha binti Rafi, nombor kad matrik I20305018. Saya Aina Dini binti Osman, nombor kad matrik I20305016. Saya Siti Aisyah binti Samra, I20305021. Saya Nawal Azmina Nabiha binti Omar Baki, I2030505005. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai sinopsis dan juga analisis watak-watak yang terdapat di dalam filem ini. Bagi sinopsis, filem Salat Delisha sebuah filem daripada Indonesia. Filem ini diterbitkan pada 22 Disember pada tahun 2011. Filem ini merupakan filem yang diadaptasi daripada sebuah novel yang ditulis daripada Darren Lai. Penggambaran bagi filem ini telah dijalankan di Bandung, Indonesia. Filem ini telah dibintangi oleh Nirina Zubair dan Reza Rahadian dan juga diarahkan oleh Sony Gaukasa. Filem ini adalah mengisahkan mengenai seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 5 tahun dan mempunyai mata yang berwarna hijau. Gadis kecil itu bernama Delisha. Dia merupakan anak bongsu di dalam ahli keluarganya. Dia mempunyai 3 orang kakak yang bernama Fatimah, Aisyah dan juga Zahra. Keluarganya tinggal di sebuah perkampungan kecil dipanggil sebagai Lok Nga. Delisha tinggal bersama ibu dan kakak-kakaknya. Hal ini kerana bapa Delisha bekerja sebagai mekanik kapal yang pergi berlayar mengikut kapal selama berbulan-bulan. Walaupun Delisha dan ahli keluarga sangat merindui sang bapa, namun kehidupan mereka haruslah diteruskan. Suatu hari, Delisha telah mendapat tugasan daripada gurunya. Tugasan tersebut adalah mengenai menghafal bacaan-bacaan yang terdapat di dalam solat. Delisha dengan bersungguh-sungguh menghafal bacaan tersebut kerana ibu Delisha telah menjanjikan untuk menghadiahkan kepada Delisha seutas rantai emas yang dijual di kedai Kok Acan, iaitu sahabat baik kepada bapanya Abi Usman. Pada 26 Disember 2004, Delisha dan rakan-rakannya telah dijadualkan untuk membaca bacaan yang terdapat di dalam solat yang telah mereka hafal selama beberapa hari. Apabila tiba giliran Delisha, tiba-tiba bumi bergegar. Semua menjadi kelang kabut. Air laut mula naik dengan derasnya. Bencana yang berlaku merupakan gempa bumi yang diikuti dengan tsunami. Lebih kurang 15,000 orang telah terkorban akibat bencana ini, termasuklah ibu dan kakak-kakak Delisha. Delisha telah terselamat kerana dia telah tersangkut di semua dan meluka. Walau bagaimanapun, Delisha telah cedera parah, iaitu siku kanan Delisha telah patah dan juga kakinya juga dihimpit dengan batu-batu sehingga perlu dipotong. Setelah 6 hari barulah Delisha ditemui oleh salah seorang prajurit yang bernama Smith. Melihat keadaan Delisha, Smith berasa kasihan dan terbuka hati untuk masuk ke agama Islam. Bapa Delisha telah mengetahui bencana yang menimpa kampung mereka tetapi dia masih belum dapat menemui ahli keluarganya. Setelah beberapa hari, barulah Delisha ditemui oleh bapanya. Meskipun Delisha berasa sedih akan kehilangan ahli keluarganya, kehidupan Delisha dan sang bapa perlu diteruskan. Walaupun air matanya tidak berhenti mengalir, tetapi Delisha mencuba untuk memahami apa itu ikhlas dan redha. Mungkin terlalu berat untuk kanak-kanak seusia Delisha untuk memahami apa itu redha dan ikhlas. Namun, Delisha tidak pernah berputus asa dan harapan dan tidak pernah berhenti mencuba mencari ibu dan kakak-kakaknya. Sambil di sudut hatinya, dia terus berdoa agar dapat bertemu dengan ahli keluarganya lagi. Sehinggalah pada satu hari, Delisha telah melihat ada satu pantulan cahaya yang mengganggu pandangannya. Kerana rasa ingin tahu, Delisha pun menghampiri cahaya tersebut.
Dengan tidak disangka-sangka, rupa-rupanya cahaya tersebut datangnya daripada satu pantulan daripada rantai yang berhuruf D, dan rantai tersebut berada dalam genggaman seorang wanita yang merupakan ibu kepada Delisa tersendiri yang menemuinya melalui mimpi. Sejak kejadian tersebut, Delisa belajar untuk ikhlas dan jadi anak yang baik, melakukan ibadah tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kerana Delisa hanya ingin menunaikan solat dengan baik, kerana dia ingin mendoakan kesejahteraan ahli keluarga dan mangsa bencana yang telah terkorban. Akibat kegigihan dan keikhlasan Delisa dalam menghafal bacaan-bacaan tersebut, dia telah berjaya membaca bacaan tersebut dengan baik dan sempurna dan dia telah lulus dalam amali solat. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis bagi watak-watak yang terdapat di dalam filem ini. Watak yang pertama ialah Delisa. Delisa merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 5 tahun. Dia mempunyai mata yang berwarna hijau. Delisa merupakan anak bongsu di dalam adik-beradiknya. Delisa mempunyai 3 orang kakak yang bernama Fatimah, Zahra dan Aisyah. Delisa mempunyai hobi yang sangat berbeza daripada kakak-kakaknya, iaitu dia suka bermain bola seperti kanak-kanak lelaki. Delisa juga mempunyai wajah yang sangat comel dan cantik. Dia juga merupakan seorang kanak-kanak yang bijak dan suka bertanya. Pemikirannya berbeza daripada kanak-kanak lain kerana pemikirannya yang lebih matang. Delisa juga seorang kanak-kanak yang penyayang, pantang menyerah, berani dan juga ceria. Watak yang kedua ialah Abi Usman. Abi Usman merupakan bapa kepada Delisa dan juga ketua dalam ahli keluarganya. Abi Usman bekerja sebagai seorang mekanik kapal yang bekerja di perusahaan minyak internasional. Abi Usman telah pergi berlayar mengikut kapal selama berbulan-bulan dan akan pulang setiap 3 bulan sekali, tetapi hanya pulang dalam waktu yang singkat untuk berjumpa keluarganya. Pada bulan Ramadan sahaja, dia akan meluangkan masa dengan lebih lama bersama ahli keluarganya. Watak yang ketiga ialah Umi Salamah. Umi Salamah merupakan ibu kepada Delisa. Umi Salamah merupakan seorang ibu bagi 4 orang puteri yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibu bapa mereka. Hal ini kerana Ibu Salamah juga memenuhi masa-masanya dengan menjahit baju-baju yang telah ditempah oleh jiran-jiran. Hal ini kerana Ibu Salamah ingin menyimpan duit bagi keperluan anak-anak dan rumah semasa ketiadaan suami. Ibu Salamah sangat menyayangi anak-anaknya dan dia turut melayan anak-anaknya dengan adil tanpa ada sifat pilih kasih. Dia juga telah mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak untuk mengobatkan rindu anak-anak terhadap suaminya, iaitu Abi Usman. Watak yang keempat ialah Fatimah. Fatimah merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Fatimah berusia 16 tahun. Sebagai anak sulung, Fatimah lah yang membantu ibunya di rumah dan menguruskan hal-hal berkaitan rumah serta adik-adiknya. Fatimah juga harus menjadi seorang yang matang dan dewasa supaya dia boleh menjadi teladan yang baik untuk adik-adiknya. Watak yang kelima ialah Aisyah. Aisyah merupakan kembar kepada Zahra. Walaupun mereka kembar, sikap mereka seperti langit dan bumi. Aisyah sering bersikap tidak baik terhadap adik-beradiknya, terutamanya adik bongsu mereka iaitu Delisa. Setiap perkataan dan juga kata-katanya sering menyakitkan hati mereka. Walaupun Aisyah mempunyai sikap sebegitu, dia tetap seorang anak yang baik dan patuh kepada ibu bapa. Yang keenam ialah Zahra. Zahra merupakan kembar kepada Aisyah. Berbeza dengan tingkah laku Aisyah, Zahra merupakan seorang kanak-kanak yang pendiam dan tidak akan bersuara jika tidak diminta. Sikapnya membuatkan adik-beradik berasa hairan. Walaupun begitu, Zahra seorang yang baik dan patuh kepada perintah ibu bapa. Yang ketujuh ialah Ko Achan. Ko Achan merupakan pemilik kepada sebuah kedai emas. Dia juga merupakan sahabat baik kepada Abi Usman iaitu bapa Delisa. Yang ke-8 ialah Tio. Tio merupakan sahabat baik kepada Delisa. Yang ke-9 iaitu Ustaz Rahman. Ustaz Rahman merupakan guru agama kepada Delisa dan rakan-rakannya. Ustaz Rahman juga yang mengajar Delisa untuk mengaji dan membaca serta menghafal bacaan-bacaan yang terdapat di dalam solat. Yang ke-10 iaitu Smith. Smith merupakan prajurit yang membantu dalam misi mencari mangsa korban yang berlaku di Aceh. Dia juga seorang yang baik hati kerana dia ingin menjadikan Delisa sebagai anak angkatnya kerana Delisa telah kehilangan keluarga. Dia juga sangat mengambil berat mengenai Delisa kerana Delisa mengingatkannya terhadap anaknya yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan, iaitu Alexis. Yang ke-11 iaitu Sophie. Sophie merupakan seorang doktor yang ditugaskan merawat mangsa bencana.
Sophie seorang yang baik dan dialah yang merawat Delisa sewaktu Delisa tidak sedarkan diri. Dan yang terakhir ialah Umam. Umam merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang nakal. Dia juga merupakan rakan kepada Delisa. Dia sering mengganggu Delisa dan rakan-rakannya yang lain. Okey, itu saja penerangan saya bagi topik-topik ini. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu saudari Aina Dini binti Osman untuk menerangkan mengenai topik seterusnya. Terima kasih kepada saudari Anis atas topik yang tadi. Okey, sekarang saya akan menerangkan pula tentang topik yang seterusnya iaitu isu yang diketengahkan di dalam filem Hafalan Charlotte Delisa ini. Jadi, isu yang diketengahkan di dalam filem ini adalah bersabar dan terima dengan hati yang terbuka, iaitu isu dalam filem ini, apa jua kejadian yang menimpa kita, tidak kira sama ada kejadian baik ataupun sebaliknya, kita mestilah sentiasa bersabar dan menerima dengan hati yang terbuka kerana setiap yang berlaku terdapat hikmah di sebaliknya, iaitu seperti Delisa yang bersabar dengan ujian yang menimpa kehidupannya dan menerima segalanya dengan hati yang terbuka. Seterusnya, patuh akan arahan Umi. Sejak kecil, Delisa telah didedahkan dengan ilmu yang berkaitan dengan keagamaan dengan baik di sekolah maupun di rumah. Walau bagaimanapun, Delisa yang berperangai agak nakal, tetapi Delisa sangat patuh akan arahan uminya dan seorang yang rajin untuk menghafal surah-surah dan doa-doa di dalam solat, walaupun kadang-kadang Delisa berasa malas untuk menghafal surah-surah tersebut. Seterusnya, berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Filem ini juga mengingatkan kita bahawa setiap ujian yang datang itu pasti ada sebab dan mengapa ia berlaku. Dan filem ini juga mengingatkan kita supaya dalam apa jua yang berlaku, kita haruslah sentiasa berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abi Delisa yang berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehilangan keluarganya yang tercinta. Okey, seterusnya. Next. Okey, seterusnya pula filem isu yang diketengahkan di dalam filem ini ialah terima dan redha. Okey. Seperti mana Delisa menerima dan redha di atas kehilangan kaki sebelahnya dan tetap untuk meneruskan hidup, dan juga dia telah kehilangan saudaranya dan juga ibunya yang tercinta. Okey, seterusnya filem ini juga mengajar kita supaya bersabar, ikhlas dan tidak berputus asa sebagaimana Abi Delisa yang bersabar serta ikhlas dengan kehilangan isteri dan anak-anak yang tercinta serta tidak berputus asa untuk mencari Delisa yang telah pun hilang di atas kejadian tsunami yang berlaku. Dan yang terakhir sekali, tabah dalam menghadapi kehidupan. Walaupun ujian hidup Delisa dan Abinya sangatlah berat, tetapi mereka menjalani kehidupan dengan baik dan mereka percaya bahawa setiap apa yang berlaku akan membuatkan mereka lebih kuat dalam menempuh kehidupan pada masa akan datang. Jadi sebagai kesimpulan, di dalam filem ini menekankan supaya kita seharusnya selalu bersabar dan ikhlas serta tidak berputus asa. Dan kita haruslah sentiasa terima dan redha di atas musibah yang berlaku kerana hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa dia tidak akan membebani, dia tidak akan memberi hamba-hambanya sesuatu ujian jika hamba-hambanya tidak sanggup untuk menampung ujian tersebut. Jadi saya akan menyerahkan pula kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan topik yang seterusnya, iaitu sasaran metod untuk didikan ibu bapa kepada anak-anak, iaitu Siti Aisyah.
Okey, terima kasih Aina. Okey, saya akan membentangkan saranan yang sesuai untuk didikan ibu bapa kepada anak-anak berdasarkan filem Hafalan Syarat Delisa. Saranan yang pertama ialah berdisiplin. Terdapat pada bagian cerita ini menunjukkan penduduk kampung Loknga yang bersikap berdisiplin dalam menunaikan solat subuh pada awal waktu. Dan terdapat juga pada watak Aisyah, yaitu kakak kepada Delisa yang seorang berdisiplin kerana Aisyah berusaha membangunkan adiknya dari tidur untuk menunaikan solat pada waktu yang tepat agar mereka dapat bersolat bersama-sama Umi dan kakak-kakaknya yang lain. Oleh itu, sikap disiplin ini dapat dijadikan sebagai didikan ibu bapa kepada anak-anak agar anak-anak menjadi seseorang yang bersikap berdisiplin dalam apa jua keadaan. Yang kedua ialah memberikan kasih sayang. Terdapat pada watak Umi Salamah yang mengajarkan anaknya Aisyah agar tidak mencemburui Delisa, adiknya. Sepatutnya Aisyah mestilah saling menyayangi adiknya, yaitu Delisa, tanpa mencemburui Delisa. Seterusnya, watak Umi Salamah juga merupakan seorang ibu yang penyayang kepada anak-anaknya. Kerana Umi Salamah amat menyayangi anaknya secara sama rata dan tidak bersikap pilih kasih. Justru itu, memberikan kasih sayang ini amatlah penting untuk ibu bapa mendidik kepada anak-anak agar hubungan antara keluarga menjadi lebih erat dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Saranan yang ketiga ialah keikhlasan. Keikhlasan ini membawa maksud melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh seikhlas hati tanpa meminta sesuatu ganjaran. Terdapat pada watak Delisa yang sedang khusyuk menunaikan solatnya dan dia ingat setiap hafalan solatnya itu semasa ujian sekolah. Delisa melakukan solatnya itu dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan lagi hadiah daripada Umi dan abinya. Kerana Delisa juga dinasihati oleh Ustadz Rahman untuk bersikap ikhlas dalam menunaikan solat itu kerana Allah. Hal ini menunjukkan keikhlasan merupakan saranan yang sesuai untuk didikan ibu bapa pada anak-anak agar anak-anak melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas hati tanpa meminta sesuatu ganjaran. Saranan yang keempat ialah kesabaran. Menunjukkan Delisa seorang yang sabar menghadapi dugaan hidupnya setelah kampungnya dilanda tsunami dan sehingga merenggut nyawa orang yang dia sayang, yaitu ibunya Umi Salamah dan kakaknya Fatimah, Aisyah dan Zara, serta kawan baiknya Tiur, juga terkorban dalam kejadian tsunami itu. Selain itu, Delisa juga kehilangan sebelah kaki kanannya, tapi dia tidak berputus asa untuk hidup. Malah Delisa amat gembira kerana dia masih mempunyai abi dan orang kampung yang menyayangi Delisa. Oleh itu, ibu bapa mestilah mengajari anak-anak untuk bersabar jika ditimpa sesuatu masalah atau musibah dan menyelesaikan perkara tersebut dengan cara yang baik. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kesucian. Terdapat pada watak Umi Salamah yang menyuruh anaknya Delisa untuk membersihkan diri dahulu sebelum melaksanakan solat kerana Uminya memberitahu sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri semasa menunaikan solat, serta kebersihan itu juga merupakan lambang keimanan seseorang. Oleh itu, ibu bapa haruslah memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak mengetahui cara menjaga kebersihan dan kesucian diri, agar anak menjadi seorang yang peka dengan kebersihan sekeliling. Sebelumnya, terdapat banyak saranan yang sesuai untuk dijadikan didikan bapa pada anak-anak yang boleh dicontohi agar ibu bapa menjadi contoh yang baik di kalangan masyarakat dalam mendidik anak-anak dengan cara yang betul. Oke. Yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya, yaitu Norina. Okey. Seterusnya ialah pengajaran yang berkaitan dengan cara Rasulullah SAW. Okey, yang pertama ialah cakap dengan lemah lembut terhadap anak-anak.
pada usia 0 hingga 6 tahun, Rasulullah SAW sahaja menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tidak terbatas. So dengan cara ni, anak-anak tu akan rasa kasih sayang yang kita bagi tu pada mereka. Selain itu juga, kita sebagai ibu bapa ni kena bercakap dengan lemah lembut apabila mereka melakukan kesalahan. Jangan dengan memukul diorang ataupun bercakap kasar dengan diorang. So diorang akan rasa benda tu sangat tak tenteram. Dan contoh dalam filem ini, Umi Salamah dan Abi Usman iaitu ibu kepada bapa Delisa selalu memanjakan anak-anak mereka dengan adil. Selain itu juga Umi Salamah juga pernah menegur anaknya Aisyah dengan selembut-lembut hati kerana Aisyah terlalu cemburukan akan adiknya Delisa. Okey, yang seterusnya ialah berdisiplin dan bertanggungjawab kepada anak-anak. Pada usia 7 tahun hingga 14 tahun, kita boleh menanamkan sifat disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kita boleh kaitkan dengan cara Rasulullah SAW yang pernah bersabda menurut hadis Abu Daud yang bermaksud perintahlah anak-anak kamu untuk mendirikan sembahyang pada usia mereka 10 tahun dan asingkan mereka antara lelaki dan perempuan juga pada usia 10 tahun semasa diorang untuk tidur juga. So dari situ kita boleh dapat disiplinkan diorang lah. So diorang boleh jadi anak yang berbakti dan patuhi ibu bapa. Contoh dalam filem ni, ibu bapa Delisa mengajar Delisa dan anak-anaknya untuk berdisiplin sejak kecil lagi tentang solat dan hafalan solat. Okay, yang ketiga ialah bersikap adil dan menambahkan pemberian kepada anak-anak. Ibu bapa disarankan untuk selalu konsisten dalam bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Kita sering mengetahui bahawa seorang anak akan merasa ibu bapa ni lebih sayangkan adik-beradik yang lain. So kat sini kita anak-anak ni akan menjadi memberontak sebab mereka rasa diorang ni tak cukup kasih sayang daripada ibu bapa diorang. So contoh dalam filem Hafalan Salat Delisa ni yang kita boleh contohi ialah Umi Salamah memberikan anak-anaknya seutas rantai jika mereka menghafal dan lulus dalam amali solat. So ibu Umi Salamah ni akan memberi semua sama rata, semua sama je iaitu seutas rantai apabila mereka lulus dalam membuat amali solat dengan hafalan solat. Okey, yang seterusnya ialah mengajar secara beransur-ansur. Okey, teknik ni kita digunakan oleh Rasulullah SAW agar mudah difahami dan diingati oleh murid-muridnya. So konsep beransur-ansur ni selalunya dalam sesi pengajaran dan sentiasa mendahulukan perkara yang penting, mengajar sedikit demi sedikit secara beransur-ansur. So murid-murid ni akan jadi lebih faham lah apa yang kita sampaikan. So dalam filem ni Ustaz Rahman telah mengajar Delisa dan kawan-kawannya secara beransur-ansur agar mereka faham dengan apa yang Ustaz tu ajar. Kalau ikutkan dalam filem ni, Ustaz tu mengajarkan tentang keikhlasan. So Delisa ni ingin lebih tahu tentang kenapa kena berikhlas semua tu, tetapi Ustaz Rahman tidak memberi tahunya kerana Ustaz Rahman tidak ingin mereka menjadi berfikiran confused, macam rasa macam confused lah dekat situ. So Ustaz Rahman ni kata kelas yang seterusnya dia akan memberitahu dengan lebih mendalam tentang keikhlasan tu. Okay, yang seterusnya ialah memberikan anak-anak mainan yang sesuai dengan anak-anak dan dapat memberi manfaat dari segi fizikal dan perkembangan diorang. Contohnya macam dapat memberi rangsangan, psikomotor kepada kanak. And then selain tu rasa ada keinginan untuk tahu dan inisiatif kanak-kanak dan mendorong anak-anak tu untuk meniru tingkah laku dan berfikiran positif kepada orang dewasa. Contohnya dalam filem ni
Abi Usman, ayah kepada Delisa, ingin menghadiahkan basikal kepada Delisa jika dia berjaya menghafaz hafalan solat dan amali solat. So dari situ Delisa akan buat dengan sungguh-sungguh lah, hafal dengan sungguh-sungguh sebab dia inginkan merasa sesuatu hadiah itu juga. Yang last sekali ialah memberi tauladan yang baik. Rasulullah SAW juga kerap mengajar para sahabat menggunakan teknik bercerita mengenai kisah-kisah dan peristiwa yang berlaku pada umat Islam yang terdahulu. So melalui cerita itulah kita dapat mengetahui banyak ilmu pengetahuan macam soal tauladan and then peringatan apa yang terjadi kalau kita buat salah atau buat baik. Contoh dalam filem ni, Umi Salamah, ibu kepada Delisa, suka menceritakan kepada anak-anaknya selalu mengingati setiap yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya dan mempunyai hikmahnya. Okey, itu saja. So saya akan memberi kepada Nawal Azwina pula untuk memberi rumusan. Seterusnya adalah rumusan. Filem ini mengandungi banyak kisah yang dapat diambil untuk kita tanamkan dalam kehidupan seharian. Filem ini berbicara tentang tragedi tsunami di mana pengarah filem ingin memberikan kesan yang khas untuk menarik perhatian para penonton agar bencana alam yang berlaku dapat dirasai. Filem Hafalan Solat Delisa adalah sebuah karya sastra yang sangat syarat dengan kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak yang meliputi pendidikan akhlak, terutamanya akhlak kita dengan manusia dan juga terhadap Allah. Sebagai contohnya, kita hendaklah sentiasa beribadat kepada Allah, berzikir, berdoa dan juga bertawakal serta bertaubat kepadanya. Tidak lupa juga kita mestilah sentiasa bersyukur kepadanya. Terdapat banyak faktor-faktor pendidikan dalam novel Hafalan Solat Delisa ini yang berkaitan dengan perspektif pendidikan Islam, iaitu kita hendaklah sama-sama mengajak manusia yang memiliki kepribadian yang baik dan juga berakhlak mulia. Seterusnya pendidikan dalam pendidikan Islam. Sebagai contohnya, kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu agama dan juga membuat kebaikan yang ada agar kita dapat menjadi seorang insan yang terpuji dan juga dihormati. Next slide. Akhir kata, apa yang dapat diambil dari filem ini ialah apabila kita memiliki sesuatu kemahuan, pasti ada jalannya. Sebagai contohnya, jika kita melakukan sesuatu perkara itu dengan penuh ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu balasan, kita akan diberi ganjaran yang sepatutnya. Oleh itu, kita wajarlah melakukan sesuatu kebaikan dan juga perkara sesuai dengan hati kita. Janganlah kita pernah mengharapkan sesuatu balasan apapun terhadap sesuatu perkara atau pekerjaan yang kita lakukan. Sebaiknya kita lakukanlah dengan hati yang lapang dan juga ikhlas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.